sikit. Okay, boss. You're live now. You're live now. Pass. Thanks for not so sufficient. Right. Live or not? Yes, you're live now. Sekejap. So, Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam malam. Oh, what day is it? Rabu Oh my god, semenjak PKP ni you lost track of time man, date So apa tu, so today we're gonna orang cakap belajar topik yang bagi saya sangat-sangat interesting dan sangat-sangat penting, terutama kalau anda aspire untuk melabur dalam property under construction ataupun property baru. So kalau you tak faham konsep ni, you shouldn't beli property baru langsung. Ada cakap ada 7 kriteria kan yang kita nak kena tahu. That 7 kriteria tu. So yang ni yang pertama, series pertama. So insyaAllah sebelum habis PKP ni kita akan ajar semua 7 kriteria tu. So yang ID punya is basically kriteria yang pertama lah sebenarnya cerita. Okay. So tanpa melengahkan masa, I nak tunjuk my slides. Sebentar. Anyway, salam satu kapitalisme. Okay, Christina, can you confirm that my slide is on full screen now? Yes. So hari ni kita punya topik is new versus old. So benda ni selagi kita tak faham, kita tak patut beli property baru lah, senang cerita. Alright. So guys, and malam ni I nak bagi contoh case study kenapa benda ni sebenarnya penting gila. And kenapa ramai orang yang actually melabur dalam hartanah ni actually bila dia beli property baru dia tak buat duit, simply because dia tak faham konsep ni versus old ni. Dia bayar premium yang terlampau tinggi bila dia beli property baru. So senang cerita macam ni, macam ada cakap semalam kan, dalam dialog versus upsale versus property baru, sebenarnya tak kisah pun korang beli kat mana, asalkan beli pada harga yang betul, faham kriteria dia, semua boleh buat duit. So majority kenapa kita cakap pelaburan tanah undercourt ni risiko dia paling tinggi sebab ilmu yang dia perlukan tu tinggi sikit banding dengan subsale ataupun elong, right? And one of the ilmu yang wajib nak kena tahu is this concept of new versus old. Okay, property baru lawan dengan property lama. So kalau katalah kawasan tu macam Wangsa Maju ataupun Bukit Jalil ataupun Montserrat, berapa harga property lama versus property baru, and berapa harga purata property baru yang anda patut bayar sebelum main kat kawasan tu. So tu adalah benda yang kita nak ajar malam. Right? So, introduction. Kita orang ni waktu mula-mula start Far Capital pada tahun 2014 hingga 2016. Actually waktu tu kita orang majority property kita orang beli adalah property subsale saja. Sebab tentu number one kita tak faham sangat konsep new versus old ni. And then number 2, majority property baru jual pada harga Yahudi, right? Harga tak masuk akal. So therefore susah gila nak buat duit lah, sebab kalau harga dah salah memang orang cakap beli apa pun akan rugi, right? So apa yang kita orang cakap accumulation of 13 tahun punya pengalaman berdasarkan pengalaman sendiri, kesilapan orang lain sendiri yang kita belajar apa semua tu, dan kita come up with theory of new versus old tahun 2018 onward. So semenjak waktu itu Far Capital hanya beli property baru saja dan kita orang langsung tak beli subsale semenjak tahun 2018 sebab benda ni dah proven and tested. Lepas 13 tahun melabur dan dah kaji banyak gila data, baru kita faham konsep new versus old. So senang cerita lah, benda ni benda yang baru. Majority pelabur kat luar tu tak faham pun konsep new versus old tu. Sebab tu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi bila dia melabur, right? So semenjak 2018 kita hanya beli property baru saja. Dan kenapa kita orang beli property baru? Macam yang dah cerita semalam, property baru ni ada banyak advantage dia. Satu, bila nak sewa senang property baru nak sewa sebenarnya harga dia lagi mahal bila sewakan, dan I akan tunjukkan banyak contoh-contoh nanti. Okay, and on top of that, bila nak jual pada harga yang sama, majority of you punya orang cakap pembeli tu hanya akan prefer property baru pada harga yang sama. Right? Now, I bagi you contoh paling senang lah untuk faham benda ni. I bagi you 2 kereta, satu BMW dah 5 tahun 3 series, satu lagi BMW 3 series baru.
Ni lihat 5 tahun, ni baru, kosong je sikit. Dua-dua pada harga RM250,000. Korang nak beli BMW yang 5 tahun ni ke ataupun yang baru? Dua-dua pada harga RM250,000. So jawapan dia is that 100% of you akan cakap mestilah beli BMW baru bro. Kau ingat aku ni bodoh ke? Right? So now, bila cerita pasal kereta, jawapan dia is very straightforward. Tapi bila cerita pasal property, you will notice that a lot of people, dia takkan ada straightforward answer macam, confirm kita akan beli property baru. Sebab the reality here, majority orang yang beli rumah, sebenarnya prefer beli rumah sub-sale. Okay? In fact, about 70% of transaction kita tiap tahun kat Malaysia ni adalah daripada segi sub-sale, bukannya yang baru. Right? So therefore, kalau you tengok kat sini, kalau harga yang sama, kalau kereta, kita sentiasa akan beli kereta baru. Property ni tak semestinya, sebab ada orang yang preference dia, aku lebih suka property yang orang cakap dah lama siap lah. Dah lama siap, benda yang dah nampak. Takut terbekalai dan apa semua tu. So, tu konsep dia. Bila beli property baru dengan property lama, kalau harga sama, kalau boleh kita nak beli property baru. And malam ni akan jelaskan kenapa. Okay. So, amongst advantage property baru, senang nak sewa, senang nak jual dan dapat capital gain, and most importantly modal sikit lah. So macam ada cakap semalam, kalau you punya duit banyak, you nak beli, you duit dia beratus ribu, berjuta kat dalam bank, then of course you boleh beli sub-sale, boleh beli lelong, boleh beli baru. Pada pelabur-pelabur yang miskin cash, liquidity dia kurang macam saya ni, okay, dan main undercoin je lah sebab modal sikit. Okay. So tu introduction dia. Now, semalam ada bagi contoh ni, hari ni akan bagi beberapa contoh lagi, right? So 2009, sebelum property buran tu, you boleh beli pantai panorama pada harga RM250,000. You juga boleh beli park residence pada harga RM320,000. Sebelah-sebelah aja dua property ni. Ni dulu ni kat Bangsa South. Pantai panorama freehold. Jual RM250,000 je tahun 2009. Park residence leasehold. Okay? Leasehold lah, pantai panorama ni sebelah ni freehold. Ni leasehold Park residence ni. Jual pada harga RM320,000. Hari ni, purata transaksi kat pantai panorama adalah RM650,000 average dan park residence 1.28 juta. Walhal panorama ni freehold and park residence tu adalah leasehold. So bayangkan yang freehold kalah dengan leasehold. Sebelah-sebelah. Sebab apa? Leasehold tu baru, freehold tu lama. Sebab tu I suka beli property baru. Beli pada harga yang betul, you tak bayar terlampau tinggi premium, you punya barang kalian untuk buat duit is much higher compared to property lama di kawasan yang sama. Alright. Semalam juga I bagi contoh Desa Park City. Okay, whereby Venia dulu 650, hari ni 2.1 juta purata harga. Naik 350 sen. Okay. And kalau you tengok rumah kat Seri Damansara, waktu tu 400,000, 500,000, hari ni 900,000, 1 juta. So dua-dua naik harga. Yang older property kat Seri Damansara naik 2 kali ganda saja, tapi yang Venia naik 3,5 kali ganda. So macam kes ni, Pantai Panorama naik 1,5 kali ganda, tapi Park Residence naik almost 4 kali ganda. So, you dah kena faham sekarang ni, or you dah dapat hint dah kenapa saya suka beli property baru. Kenapa klien-klien Far Capital yang dah lebih 1,000 ni juga beli property baru, sebab kita orang faham benda ni. So, I hope after hari ni, you pun dah mula faham. Okay, kenapa baru tu biasanya kalau harga sama, okay, is normally better compared to sub-sale. Okay. So yang ni you boleh tengok sendiri daripada segi transaksi, both rental dengan sub-sale juga, you akan nampak lah Pantai Panorama ni despite freehold, hari ni harga dia per square foot, roughly purata dia adalah lebih kurang RM550 per square foot, tapi yang dekat Park Residence ni lebih kurang 1,000 PSF. 1,000 PSF pun ada. Okay. Sewa pula, both 3 bilik ni, kalau Pantai Panorama dapat 2,600, Park Residence sewa boleh dapat 4,000 hingga RM5,000. So nampak tak beza ni? Walhal dulu waktu beli, Park Residence ni cuma 60,000, lagi mahal berbanding dengan Pantai Panorama. Tapi hari ni nilai sewa dia 1,2,600 sebulan, yang the other one is 3,000
Sekarang ni paling kurang pun masih 38, all the way 5,000 pun ada. Okay. So guys, ni sebab kenapa kita orang suka beli property baru, sewa best. Okay, sewa best. And banyak lagi contoh ni, bukannya normally, ni normal. So, nombor 2 punya contoh is that I nak tunjuk ni Mont Kiara. So, I benchmark against 2016. So, tak nak cerita 2009 lah. Cerita 2016 pula. Okay. Waktu 2016, korang boleh beli Alcoris ni pada harga RM900 per square foot. Alcoris ni yang baru. Pine sebelah dia tu yang lama. Right? Yang Pines korang boleh beli pada harga RM600 per square foot waktu tu. Hari ni dah naik pergi RM650. So, naik sikit. Tak sampai pun 10%. Alcoris boleh maintain all the way to 1,001 per square foot hari ini. Yang ni paling ganas sekali. Sewa 3 bilik di Pines ni seberang jalan je kan? Kat Mokera ni seberang jalan je guys. Orang cakap kalau baling batu tu sampai lah. Okay. Rumah 3 bilik kondo dekat Pines ni sewa RM2,500. Okay. We know for sure sebab Far Capital sendiri sewa 2 tempat kondo untuk staff mereka kat sana. Ini adalah baik bos kat Far Capital ni. Alhamdulillah, doakan. Amin. Alright. Gurau je. But kita orang sewa 2 unit tak sampai pun 2,500 sebab property ni property lama. Seberang jalan je ni, kondo baru ni, 2 bilik. Bukan 3 bilik ni 3 bilik 3 bilik 2,500 ni. Ya? 2 bilik RM4,500 hingga RM5,000. Okay. Now, harga ni masuk akal ke tak? Tak masuk akal. Will I pay for it? No. Dekat aku. Tapi ada tak orang? Berlambak. Okay. Rental 4,500 ni standard. In fact, 5,000 dan ke atas pun ada untuk 2 bilik saja. 820 per square foot ni. Okay. So macam saya cakap tadi, property baru dengan property lama, kadar sewa dia sangat berbeza. Pantai Panorama tadi 26. Park Residence 4,000 hingga 5,000. Yang ini particular case sewa 2,500. Park Residence dapat sewa, Alcoris boleh sewa 4,500. Okay. So macam saya cakap, kalau you beli property baru pada harga yang betul, cash flow dia boleh jadi lebih pada 1,000 sebulan. Okay. Sebab benda ni bukan benda baru. Cuma ramai orang tak tahu. Sebab apa? Ramai orang bila melabur cerita pasal subsale, cerita pasal sublet, cerita pasal long. So yang main property baru ni basically hanya Far Capital saja yang buat masa ni, yang boleh buat benda dengan selamat. Okay. So bila kita tengok data pun sama. Okay. So kalau kita tengok kat sini Alcoris, dia punya daripada segi transaction dia, as of today, majority transaksi lebih pada 1,000 per square foot kalau yang terbaru. Lepas tu kalau you tengok sewa ni, sewa punya asking pun dah naik sewa punya asking pun dah naik. So senang cerita, unit baru sewa if 30%, kadang-kadang all the way to 100% lebih mahal berbanding dengan rumah lama walaupun seberang jalan. Okay. Now, case tadi nombor 3, kita ambil PJ pula. Okay. So PJ ni sama juga 2016 until now. So I nak guna yang belah kiri yang lawa ni is 5 stones, belah kanan yang tak berapa cantik ni kondo lama nama dia Jasmine Towers. Sebelah-sebelah. Okay. So 5 stones hari ni dulu waktu dibeli pada pemaju pada harga RM480 per square foot. Yang ni terus terang cakap lah kan, I eat my humble pie sebab waktu tu I cakap apa benda ni guys, harga Yahudi duduk kat PJ ni sebab 480 per square foot tu korang boleh beli kat Mokera tu dan tu. Okay. Tetapi dia dapat jual, SDP waktu tu developer dia jual 5 stone ni, dah dapat jual sebulan hampir habis semua unit pada harga RM480 per square foot. Alright. Hari ni harga dia dah naik pergi 800 lebih per square foot. Beberapa transaksi now lebih pada RM800 per square foot. Sewa pula between 3,500 sampai 5,000 pun ada. Maaf ni bukan 2 bed, ni 3 bilik. Okay. So now, yang sebelah dia pula Jasmine Towers ni 500 lebih RM600 per square foot saja. Okay. And sewa pula tak sampai 2,500. So padahal sebelah-sebelah. So again guys, daripada bangsa South kepada Mont Kiara kepada TJ, kita nampak benda yang sama. Whereby kenaikan harga rumah baru lebih bagus daripada kenaikan harga kondo lama. Sewa pula daripada kondo baru ni lebih mahal, premium dia 50% lagi mahal
minimum all the way to even 100% lebih mahal banding dengan kondo lama. So tu sebab utama kita orang cukup suka beli kondo baru, right? So again, kalau you tengok data dia is actually quite clear. Daripada segi sewa kan, Jasmine Towers baru 2,000 lebih, Five Stone 4,000 lebih, right? So the reality here is that orang suka kondo baru, right? Orang suka kondo baru, and orang sanggup bayar premium yang lebih untuk duduk kondo baru. Now, of course, kalau you sebelum ni pelaburan you asyik beli low cost, asyik beli apartment dan apa semua tu, you mungkin tak berapa faham benda ni sebab you akan tertanya-tanya, bro, ada ke orang nak bayar sampai sewa 4,000, 5,000 ni? All I can say berlambat. Okay, all I can say berlambat if benda tu benda baru. Rumah lama memang tak dapat. Okay, memang orang cakap mustahil lah you nak beli kondo lama yang orang nak bayar sewa sampai 5,000, 6,000. Okay. You pergi TTDI, you akan jumpa benda yang sama. Okay. You pergi dekat Mutara Damansara, you akan jumpa benda yang sama. You pergi kat Kota Damansara, you akan jumpa benda yang sama. You pergi kat Subang, you akan jumpa benda yang sama. You pergi dekat Equine, jumpa benda yang sama. You pergi kat Wangsa Maju pun jumpa benda yang sama. Okay. So the reality here is that kondo baru, sebab dia lawa dan seksi, dia ada market dia tersendiri. Dan marketnya adalah orang yang tak kisah bayar premium 50% lagi mahal untuk duduk di kondo baru dengan fasiliti baru. Okay. So, I dah sampai ke slide yang second last. Okay. I cerita pasal summary untuk hari ni. Okay. So, biasanya premium ya, kalau kat subsale kita akan nampak rumah baru dengan rumah lama ni minimum 30%. So macam contoh tadi Five Stones, premium dia 50% ke atas berbanding dengan Jasmine Towers. You tengok Park Residence versus Pantai Panorama, premium dia more than 50%. You tengok Arcoris versus Pines, premium dia more than 50%. Okay, so suffice to say, safely cakap lah guys, katalah korang nak beli kondo ni kat kawasan ni, dan kita tengok subsale dia hari ni 400,000 3 bilik, and then korang dapat beli kondo baru ni 3 bilik juga pada harga 500,000. So different dia 20% kan, boleh beli kondo baru. I repeat kalau kondo lama 400,000, kondo baru 500,000, premium 2 ni tak sampai 30%, korang lagi bagus beli kondo baru. Sebab korang nampak dah dekat VJ, dekat Mont Kiara, kat Wangsa Maju, kat Kota Damansara, banyak-banyak tempat kita tengok. Premium rumah baru dengan rumah lama ni minimum 30%, sometimes all the way to 80%. Okay. So, and kita orang sentiasa akan beli rumah baru bila premium tu is under 30%. Of course, kalau harga sama memang tak cerita lah untuk beli rumah baru. Okay. So nombor 3 is that kita akan beli rumah lama kalau premium tu lebih pada 50%. Ya, macam contoh saya kan, memanglah saya beli banyak rumah baru, tapi macam contoh 2013 waktu dekat Perseran Duta Mas tu, saya nampak Icon Mont Kiara sedang dilancarkan pada harga RM1,000 per square foot, all the way to about 1,000 won per square foot. Aku tengok harga ni memang tak masuk akal baik. Okay, so I pergi tengok Harta Mas Regency dan tu, I beli Harta Mas Regency tu pada RM370 per square foot. So bayangkan subsale RM370 per square foot, baru 1,000 per square foot. Beli baru ni confirm mati. Okay, so janganlah usik yang baru ni, sebab premium dia terlampau tinggi, 200% lebih mahal berbanding dengan yang subsale. So janganlah beli yang baru. Tapi kalau contoh waktu tu kan, Harta Mas Regency RM370 per square foot, Icon Mont Kiara ni 500 per square foot, I akan beli Icon. Tapi sebab Icon ni jual 1,100 per square foot, I beli Harta Mas Regency. So hari ni Harta Mas Regency dan naik lebih kurang RM500-600 per square foot. Alhamdulillah dah buat hampir 50%, adalah RM400,000 kat situ. And Icon Mont Kiara daripada 1,000 per square foot jatuh pergi 900. So ni namanya bila kau tersalah bayar premium baru selang. Okay. So sebab tu kalau bayar terlampau mahal premium untuk beli rumah baru sebelum rumah lama, rumah baru ni kau rugi.
Okay, now kenapa kita orang tahu, for example, Southville, okay, waktu mula-mula keluar lu 300,000 je yang kita orang tengok okey lah. Okay, sebab time tu median kat situ baru 200,000, jual pada 300,000 50% lebih. So okey lagi. Okay. Tapi ada orang yang beli 400,000, ada juga orang yang beli 500,000. So bila beli at 500,000 tu guys, kebarangkalian tu rugi tu tinggi. Hari ni benda dah siap. Kalau you tengok lelong, is majority bawah pada 300,000. Subsale 330 ke bawah. So kalau korang langgar premium new versus old ni, kebarangkalian untuk rugi tu tinggi guys. Okay, so benda ni penting gila bila nak main primary market. Sebab tu I ulang banyak kali, primary market ni banyak gila benda kena faham, banyak gila benda nak kena belajar before korang main. Bukan sebarangan, bukan dengar sekali property talk setengah jam, turun nak beli 5, lepas tu meroyan. Okay, jangan. Okay, ada cakap berulang banyak-banyak kali lah, undercon risiko paling tinggi, banyak lagi ilmu dan benda nak kena tahu. Kalau tak tahu banyak, pergi main subsale, pergi main lelong, tu lebih selamat. Okay, so harta mas Regency, macam saya cakap tadi, I beli tu, okay, Alhamdulillah, I beli rumah lama. Titi Wangsa Central versus Bistana, I beli Titi Wangsa Central, walaupun premium dia lebih kurang 40%, right? Sebab dia ada 2, LRT dengan monorail punya line. Pantai Panorama versus Park Residence, dah tengok dah tadi case study dia, premium dia tak sampai pun 30%. And hari ni Park Residence naik 1 million. Untuk Pantai Panorama pun buat duit juga, tapi buat duit 400,000. So between 1 juta satu property versus 400,000 satu property, buat 1 juta per property, betul lah, right? So I bagi you a simple guide lah, property baru versus property lama. If korang katalah nak beli kondo pada harga 500,000 kondo baru, and then kondo lama kat situ pun tengah jual pada harga 500,000, just beli yang baru sebab no brainer. Okay, sebab sewa baru confirm lagi mahal pada itu kalau tak sama. And bila nak jual kondo baru ni pada harga yang sama 500,000 ni, lagi laku nak dijual berbanding dengan kondo lama. Okay, macam cakap, ada tunjuk banyak case study ni. Kau pergilah mana-mana kat Malaysia ni, tak ada satu pun kondo baru versus kondo lama, kondo baru tu jual lagi murah pada kondo lama. Tak ada. Pergilah mana-mana kat Malaysia ni, tak ada. Okay, we have done it. Kalau ada, tolong PM saya. I nak tahu, I nak tengok. Okay, because I couldn't find it. Dah 3-4 tahun ni, semenjak kita orang faham benda ni, kita orang cari, tak jumpa. Okay. Sebab tu semalam juga I pun ada pesan, kalau korang beli subsale, kalau korang tak beli at least 20-30% cheaper below market value number 1. Number 2 here, that jangan beli subsale bila korang tengok ada kondo baru tengah launchkan pada harga lebih kurang sama. Sebab apa? Besar kemudian 3 tahun later, kalau pasaran hartanah merundung, tak naik-naik, subsale tu akan jatuh. While yang baru ni boleh maintain harga 500,000, tapi subsale akan jatuh. Tak percaya? Bukit Jalil, Cyberjaya. Okay, berlambak case study. Wangsa Maju, berlambak case study. Okay. Kalau korang buat research tu, korang akan faham benda ni. Tak buat research tu, then just follow je. Okay. So, kalau dapat beli property baru 500,000, waktu tu subsale juga tengah jual pada harga 500,000 juga, just beli property baru, tak fikir. No brainer. Okay. Now, yang apa faham kita tengah buat sekarang ni is that kita orang tengah cari benda yang kita orang label as berdosa tak beli ataupun grade A. And berdosa tak beli ni maksudnya adalah ni berdosa segi kewangan, bukan berdosa betul yang bukan, nanti janganlah orang pergi viral dengan aku pula cakap tiba-tiba Faizul buat mazhab sesat, pergi mengadu kat Ustaz Ibn Liu pula, tolong tarbiyahkan Faizul ni kan. So cerita ni pasal dosa kewangan, dosa pelaburan. Okay, if rumah lama 500,000, korang dapat beli kondo baru pada 400,000, dia become berdosa tak belilah pada segi property investment. Okay, property investment. Okay, so BTB, berdosa tak beli, right? So kalau harga sama, beli baru because it's a no-brainer. Kalau harga baru lagi murah pada kondo lama, confirm beli baru lah guys. Ni confirm buat duit. Okay, now my last slide just to tunjuk apa yang masukkan macam ni. Right?
So kita orang ada benda ni yang kita panggil grade A dengan grade B property. Don't worry kalau korang confuse grade A, grade B, kita ada banyak masa, kita akan ajar nanti apakah grade A, grade B, grade C, grade D, grade E property. Grade A paling taik lah, confirm harakiri bunuh diri kalau beli, grade E. Grade D confirm rugi, grade C tak rugi tak untung, right? Grade D buat sikit duit, grade A insyaAllah akan buat lebih pada average. Okay, so tu namanya grade A. So hari ni grade A yang kita orang tengah beli ni, the first one here, ni dekat dengan Mont Kiara, kita orang tengah beli pada harga 650 per square foot, bila median kawasan adalah 900 per square foot. So kita orang tengah beli pada harga 40% lagi murah berbanding dengan subsale. Right? Cash flow insyaAllah based on current projected rental subsale dia ada 1,200 positive cash flow. Right? Itulah sebab kenapa ramai orang nak jadi klien, nak beli property-property macam ni, right? Yang grade B pula RM900 positive cash flow. Grade A satu lagi RM900 positive cash flow. So this di grade A sebab dia 20% cheaper compared to subsale. So again cash flow hampir 1,000, right? Based on rental yang sedia ada. Okay. So itu grade A punya property. Yang bawah ni grade B, kita tengah beli 10% cheaper compared to comparable punya subsale. Both properties. Cuma the difference dia grade B ni ada cashback dan masih cash flow positif, tapi tak banyak lah, tak adalah 1,000 ke positive cash flow dia cuma 200. Boleh lah duit gili-gili, cashback dah dapat kan, so profit tu kita dah lock dulu, right? So guys, so ini apa yang kita orang hari ni tengah buat. Kita orang sekarang ni turut terang cakap kat Far Capital, kita orang beli property baru je semua. Waktu mula kita start memang kita beli property subsale saja, sebab property baru semua mahal harga Yahudi. Hari ni developer terdesak, kita orang tengah beli property baru pada harga sama ataupun lagi murah pada subsale. So kita orang memang ada kelebihan tu, and that's why kita orang beli property baru. Tak semestinya semua orang kena ikut, but just to kongsikan dengan you all kenapa kita orang suka beli property baru, sebab kita orang ada advantage. Okay, so guys, ini daripada 7 kriteria, malam ni I dah jelaskan kriteria pertama, new versus old. Ada tak belajar benda baru? Sebab kalau ada, I nak you tolong buat benda ni for yourself, bukan untuk saya. Tengok balik video ni, kalau rasa confused lagi lepas ni, buat summary. Sebab bila you tulis tu, you akan ingat day berbanding dengan dengar je yang saya makan, layan anak, semua tu kan. Tulis nota. Buat summary, kalau you boleh post, kongsikan dengan orang kat luar tu, even better. Sebab for me senang lah ilmu ni, well if you kongsikan ada orang bermanfaat, good. So that's all for tonight. I hope you've enjoyed the sharing hari ni. So tak terlampau lama, tapi I think the point is very very important. I nak simplifykan point tu sebagus yang boleh, right? So ni lah sebab kenapa kita orang beli property baru, sebab kita orang faham konsep premium new versus old. Yang ramai orang yang rugi undercon ni, dia memanglah tak faham pasal konsep ni. Bila sotong gila bila tanya apa premium new versus old, median pun tak tahu apa-apa, jadi bila beli memang rugi ke laut lah, right? But mereka yang faham, tak susah langsung nak buat duit, sebab case study tu dah banyak, dah berpuluh area. Kalau you tengok property baru dengan property lama tu, ada certain premium. Property baru sentiasa lebih mahal berbanding dengan property yang lama di kawasan yang sama. And normally minimum premiumnya adalah 30%. So bila korang dapat beli pada harga sama, no brainer. Kalau dapat beli pada harga murah, you know, it becomes BTB macam apa yang property yang kita orang tengah beli. So I hope you enjoy perkongsian malam ni, dapat hadamkan betul-betul. InsyaAllah kita akan kongsikan kriteria kedua, which is median, minggu depan. Okay, in the meantime, untuk you belajar lebih bagus, I punya saranan lah, you tengok video ni, you buat summary of 2 atau 3 point yang you betul-betul belajar. Sebab kalau you dengar je, dia tak melekat. Sebab bila you dengar, you cuba fahamkan and then you tulis, maybe kat ruangan komen ataupun you buat post sendiri ke, supaya kalau kat Facebook you buat post, you tak lupa, you boleh always ambil balik apa semua tu kan, and it's for your own good, for your own punya learning. And then a couple of announcement macam saya cakap, habis dia PKP kita akan charge untuk group ni, insyaAllah few hundred ringgit lah. So siapa yang dah join ni free, Alhamdulillah rezeki korang. So benda ni akan continue to become free, right? Itu announcement nombor 1. Announcement nombor 2, I nak tanya, kalau kat dalam group ni ada tak ramai orang yang berniaga? Ada tak ramai orang yang berniaga? Sebab macam ni, I tengok ramai orang, bos-bos SME ni hari ni tengah sibuk komplain. Okay,
kenapa tak ni, kenapa tak tu, and of course kita faham, but at the same time I feel complaining tu tak membantu langsung. So jadi kita orang nak buat a special group just untuk business owner punya sharing je. So kalau ada nanti kalau ramai business owner kat dalam tu ataupun self-employed kat dalam tu, kita nak buka group yang whereby kita kongsi sikit kita orang punya ilmu berniaga, tak payah bayar, don't worry. I don't intend to start the business class scheme cepat kaya baru, tak ada. Okay, I punya scheme lambat kaya property investment 10-20 tahun. So tu je scheme lambat kaya I tahu. Yang ni like I said, I just nak kongsikan, and I nak kongsikan percuma sebab I feel macam semua krisis ada kelebihan, and kalau you fokus dekat masalah, memang you akan dapat masalah. You fokus dekat kelebihan, you akan dapat kelebihan. And mungkin ada access to information yang ramai orang tak ada, therefore kalau you rasa you nak ada advantage of information tu, boleh join group orang berniaga tu. Right? And then last kali tu, kita orang ni diajak oleh beberapa pemaju untuk suruh tengokkan projek diorang, tapi majoriti pemaju ni kita orang tak ambil projek tu sebab dia tak penuhi kriteria yang kita nak. Okay? So saya nak tanya, kalau dalam grup ni ada tak ramai real estate agent yang mungkin nak tengok projek-projek macam ni, whereby kita orang boleh perkenalkan dan korang pandai-pandai lah dengan pemaju ni kan, nak commission ke apa semua tu. Sebab for us, kita orang tak nak, we have certain criteria, yang kriteria kita orang untuk pilih untuk claim fund capital ni ketat gila. So banyak property daripada 10 memang 9 tu memang kena reject lepas 5 minit, tak payah nak fikir banyak. And normally lepas dah tengok 50 to 100 baru kita ambil satu. Okay, so kriteria kita orang ketat, tapi tak bermaksud yang baki ni semuanya projek ni tak bagus, cuma daripada segi pelaburan, sebab kita nak cash flow dan juga capital gain kan, capital punya strategi kan, nak beli benda yang confirm boleh buat duit, capital gain dengan cash flow. So banyak projek tak penuhi kriteria ni, tapi kalau you guys nak, maybe kita orang boleh set a different kind of like group for you all. So macam cakap, rezeki tu datang kat sini, maybe kalau I tak nak, I boleh bagikan ke orang lain. Okay? So that's it guys. Malam besok is Q&A. So macam biasa, Kis akan letak the poster dan korang akan bagi soalan tu. So kita akan jawab beberapa soalan yang diletakkan dalam poster tu, dalam ruangan komen tu, dan kita juga akan jawab beberapa soalan lain. And last kali, siapa-siapa yang nak consider nak jadi klien, macam biasa kita akan buat kita orang punya strategic webinar tu hari Jumaat jam 9.45 malam. Okay, whereby korang boleh join and korang boleh tengok kenapa kita beli apa yang kita beli, and then you guys can decide whether you nak join to become fund capital client and beli benda-benda yang kat dalam property yang kita orang tengah tunduk. So guys, macam biasa, love you all, stay safe, stay home, and insyaAllah kita jumpa malam besok untuk sesi Q&A. Take care, jangan lupa buat summary apa yang anda belajar malam ini, and hopefully summary itu melekat. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Assalamualaikum, good night semua, bye.